Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bi Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Soal, macam mana percaya dengan segala kitabnya? Jawabnya, wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya yang diturunkan atas setengah rasul-rasulnya, iaitu titah Allah Ta'ala dan firman-Nya yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya, yakni bacanya dengan mulut, beri Rasul itu dengannya, bukanlah diunjuk surat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata masih boleh ada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang menjadikan kita. Bila dijadikan kita, dialah pemilik kita, dialah menentukan segala-galanya kepada kita. Alhamdulillah, diberi kita Islam, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, diberi kita boleh mengakui Allah adalah Rabbi dan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu rasuluh, yang tu adalah iktidai, qudwati, ikutan kita, contoh tauladan kita. Syukur diberi pada kita, boleh ada tamak dah loba untuk faham betul-betul apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bicara. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan, kekuatan, kecergasan akal, keterbukaan hati, datang dengan penuh rela diri, memang betul-betul nak mengaji supaya Allah Ta'ala boleh dikenali, dan setiap hari, setiap detik dan masa Allah Ta'ala boleh diingati, insya-Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Syukur dapat kita berkumpul dan bertemu dalam majlis umpama ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman. Alhamdulillah, kita dah selesai bicara sekali lalu bagaimana nak beriman malaikat. Di beriman malaikat maksudnya kita yakin sungguh ada makhluk yang bernama malaikat yang walaupun mata kita tak nampak, tapi benar adanya makhluk ini yang dia mengurus dan mentadbir, yang urusan tu semua asalnya adalah pentadbiran Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sunnah dia dan kaedah pentadbiran dia, dijadikan pentadbiran tu ada, dia menjadi, dengan bahasa lain dia melantik malaikat-malaikat tertentu untuk bertugas. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala memang dia tak berkehendak pada sesiapa pun untuk melaksanakan segala apa tugasan-tugasan yang dia beri pada malaikat tu, kerana pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang buat. Tak ada siapa boleh menghidup memati melainkan Allah.
Kalau Jibril tu kan wahyu pun punya wahyu Allah. Jibril nak boleh ada, wallah dia jadi. Dia boleh ambil daripada Lauh Mahfuz hantar pada semua nabi-nabi dan rasul. Keupayaan tu Allah Taala yang bagi ada. Semuanya Allah Taala belaka. Allah Taala tak hajat apa-apa pun, tapi sunnah dia ada tata cara dia, pengurusan dia yang kita wajib beriman. Pengurusan dia ni khas yang telah kita belajar bab malaikat lah. Jadi antara urusan dia dijadikan ada malaikat-malaikat tertentu dengan tugasan-tugasan tertentu. Saya hidup ngaji tutup guru sebut, dia kata apa yang Allah Ta'ala jadikan pada malaikat tu nak mengajar kepada kita dalam bentuk isyarat. Nak ajar apa? Setiap urusan kita nak buat seorang tak menang tangan. Untuk apa nak buat? Uruslah. Yang ni bagian sawit contoh kan. Yang ni jaga arnab, ni jaga burung, selagi boleh jaga lah tak. Yang ni repair kenderaan, yang ni nahu, ni soraf, ni hafal Quran, ni tok imam, yang ni masak, yang ni orang awam je, yang ni supply sebarang, yang ni cari duit, yang ni unit media, yang ni kontrak, yang ni buat binaan, yang ni repair, yang ni pak guard. Pengurusan tu mesti faham, tak dapat tidak. Dan kita boleh belajar prinsip tu, siapa yang ajar? La ilaha illallah. Yang tu yang Allah Ta'ala dia mengajar kita macam-macam cara. Dan alhamdulillah para ulama kita, mereka ni orang yang sangat pakar dan memahami bagaimana perjalanan hakikat, perjalanan syariat. Apa yang Allah Ta'ala jadikan tu tak ada satu pun yang mereka pandang dengan sia-sia, bahkan semuanya ada hikmah dan tunjuk ajar belaka. Atau istilahnya ada isyarat, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Semua tu tiada boleh dikenali melainkan orang-orang yang istilahnya ahli makrifat. Ahli makrifat paling tinggi sekali khas mesti Nabi Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, Anbiya mestilah awliya, tutup guru kita, ahli ulama yang betul-betul di atas manhaj tepat macam mana diajar oleh Nabi SAW, baik perjalanan tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia. Mereka inilah yang ulul absar, orang-orang yang Allah Ta'ala buka mata hati mereka, baca indera yang keenam tu, nur basirah mereka, memahami perkara yang orang lain tak boleh faham. Mereka boleh explore apa orang tak boleh explore. Mereka boleh faham yang bahasa istilah yang tersurat daripada tersirat. Bahkan kalau tak tersirat pun istilahnya ada isyarat-isyarat dari segi nama, surah, juzu, hizib, huruf-huruf dalam Quran, berapa kali sebut syurga, neraka, kekerapan, ulangan, sebut kafir, munafik, orang mukmin, muslim, zakirin berapa orang, ghafilin berapa. Orang ulama-ulama kita ni, mereka ni masing-masing pun Allah Ta'ala berikan keupayaan yang sangat berbeza. Ulama ni cara ni, ulama ni cara ni, ulama ni cara ni. Masya Allah, luasnya ilmu Allah Ta'ala beri ke kita. Dan takkan boleh dicapai itu melainkan mereka yang sempurnakan syarat-syarat untuk dapat anugerah tersebut. Ni insya-Allah kita daripada golongan tu sempurnakanlah syarat-syarat tu. Sempurnakan syarat-syarat untuk peroleh itu, Allah Ta'ala akan buka. Dia bukan buka satu, dia akan buka segala-gala jalan, baik jalan untuk kefahaman beragama ni, bahkan secara tak langsungnya dia akan buka segala jalan-jalan dunia. Tak jadi susah sikit pun benda dunia. Lain kita kadang tak cari pun, orang cari kita. Orang cari kita. Kita tak tuntut pun, orang mai cari. Kita tak nak orang bagi. Dan satu pula disiplin kita pula, kita pun bukan matlamat tu. Yang tu ada besar pelajaran dia, khasnya ngaji-ngaji ilmu-ilmu bab hati sanubari, bab bicara qalbi,
nak cari penawar hati. Faham tu mesti ada kena kenal penyakit-penyakit dia. Yang tu kena pelajaran khas, ada guru khas, bimbingan khas tu. Kita belajar ni asas tauhid, asas mengenal Allah Ta'ala, macam mana nak betul-betul mengasakan dia, mengiyakan dia, membenarkan dia. Khas tak kita bicara, Allah Ta'ala memang tak ajak pada makhluk, tapi dijadikan makhluk dengan tugasan tertentu yang nama malaikat tu. Alhamdulillah kita dah bicara. Bahkan malaikat ni macam kita tak bicara pun, sepatutnya dia tak beriman kepada malaikat, kita nak sebutlah malaikat ni, malaikat Mikail ni bagi hantar kita nasi lemak ni, nak kenduri Ashura ni, malaikat Mikail ni bagi kita buat bubur syura, contohlah kan. Tak ada bahkan tenggelam malaikat-malaikat ni, bahkan yang zahir tu siapa? Allah. Malaikat yang kita wajib beriman pun mesti macam tu kedudukan dia. Makhluk macam mana? Yang selain pada malaikat, sekalipun duk martabat alam zahir, sekalipun duk depan mata kita, sekalipun duk di tangan kita, sekalipun kita tenggelam dengan makhluk ni, zahirkan siapa khalik makhluk. Semua nak dapat itulah kan. InsyaAllah dia boleh dapat. Cuma atas saya sebut tadi apa? Betulkan rukun dan syarat. Betulkan rukun dan syarat. Tanpa betulkan rukun dan syarat, jangan kata bab-bab agama, bab dunia pun tak boleh. Bab dunia pun tak dapat. Bab dunia pun tak boleh. Bab dunia pun tak kerti. Bab dunia pun bodoh. Bab dunia pun sesat. Bahkan dijadikan hidup sempit sesempit-sempitnya. Na'udzubillah. Kalau dapat pun, yang tu bukan jalan takwa, yang tu atas nama istidraj. Dapat dalam masa yang sama, derhaka dengan Allah Ta'ala. Apa yang dia dapat tu tak sedikit pun menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala, bahkan makin jauh selayaknya untuk kena azab. Di atas keadilan Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala akan tunaikan janji dia. Na'udzubillah. Baik, jadi terdekat kita belajar bab malaikat, macam tu kepahaman malaikat yang kena ada. Tahu ni, tugas tu Alhamdulillah kita lama dengar dah. Yang kita nak upgrade apa? Malaikat ni sampai kita tak sedar ke malaikat duk sedar ke Allahnya. Ya. Masalahnya takut kita ni ke malaikat kita sedar, Allah pun tak sedar. Tu masalah kita lah. Itu yang kita banyak lalai. Itu yang Quran bagi prinsip, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faraghta, antara kata ulama tafsir, fa iza faraghta minas salawat, jika engkau telah selesai daripada menunaikan sembahyang fardu engkau, fa iza faraghta fansab ay fansubil awrada wal azkara was salawati, susun semua apa, zikir-zikir engkau, wirid-wirid engkau, selawat engkau, baca Quran engkau, kebajikan engkau, khairat apa iza faraghta fansab. Lepas tu wa ila rabbika farghab. Apa maksudnya? Maksudnya wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, farghab, gemarkanlah. Apa maksudnya? Fasra'u ila doa. Pas sembahyang doa, main sunat doa, main fardu doa silah mukmin. Dan bila doa menunjukkan hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala, sekalipun tak angkat tangan, khas kita doa angkat tangan lah. Cuma angkat tangan kita ni, bila kita dah biasa angkat tangan, macam mana angkat tangan? Tunjuk sikit boleh tak? Macam mana angkat tangan doa? Patutnya macam mana? Tangan ni kiblat dia ke langit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dah biasa macam ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak benda lah kita, ada benda yang kita buat dah terbiasa, ada benda kita dah belajar dah betul, tapi pasal hak biasa tu dia kuat sangat. Hatta jangan kata berdoa, sembahyang pun kita dah tegur dah, macam ni taumak ninah, macam ni tangan jangan goyang, macam ni. Duk tak betul itu lah. Satu jaga setan bab tu banyak tu. Setan banyak, nafsu banyak. Dia tak mau dengar apa yang orang nasihat tu. Kadang-kadang nak dengar, tapi oleh kerana dah terbiasa dengan benda-benda yang salah tu begitu lama,
Dia nak hadam benda yang baru tu bukan senang. Satu, jangan biasakan buat benda-benda tak elok. Jangan biasakan buat benda tak betul. Pasal nak buang dia susah. Perangai misalnya, masuk masjid nak sembahyang kat mana? Belakang. Jangan buat perangai tu. Sembahyang kat mana? Depan. Nak sembahyang kat mana? Depan pintu, tempat orang lalu masuk. Ni betul-betul masuk je, duduk depan pintu ni, Allahu Akbar. Sagi orang lalu pun lalu depan dia. Alah, apa ghaflah punya orang macam ni. Bagi betul sistem. Betul. Tempat punya luas ni pergi sembahyang tepi pintu. Kalau nak sembahyang, antara yang disuruh dianjurkan sembahyang belakang tiang. Belakang tiang. Ni tiang. Seolah tiang itu sutrah. Seolah-olah sutrah. Dan lagi bagus sembahyang depan, ada pula sejadah, tambah pula SOP lah ni, bawa sejadah daripada rumah, sejadah sendiri kan. Bawa lah. Kalau ikut kita, saya dah pakai hak ni lama dah. Cuma ada lah yang bengong, dia kata sejadah ini ridak bengap. Saya pun bengap je sikit, syarah panjang je tu cukup, saya tak mahu syarah panjang. Saya kita peraturan lah. Jadi asal nak suruh fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, doa. Dan sempurnakan semualah tertib, rukun, syarat. Masya-Allah. Banyaknya yang kita kena belajar untuk sempurna kan. Perjalanan hidup kita ni untuk menzahirkan kehambaan diri kita pada Allah Taala satu. Dalam masa yang sama mesti tepat pula kita buat tu macam mana tunjuk ajar yang telah ditunjuk ajarkan, ditunjukkan apa langkah-langkah titik bertolak ni, macam mana nak kita atur perjalanan hidup ni, macam mana diajar oleh Nabi Muhammad SAW boleh sampai kepada kita melalui sahabat, tabi'in. Ada salasilah ilmu dia, kesenambungan ilmu dia, sambung satu sampai ke kita. Jadi khas sebut ni susunlah elok-elok kan. Pasal nak bagi dapat apa? Bagi kita boleh dalam keadaan zahir kita bersyariat, masa yang sama hati ni bergantung pada Allah Taala hakikat. Macam sebut fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dalil tu juga saya ngaji dulu ada guru sebut tu, dalil menunjukkan lepas sembahyang ada doa. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wahabi tak boleh faham ayat Quran tu. Dia apa? Dia kata mana suruh doa lepas sembahyang? Ya Allah. Tu suruh doa lah tu. Fa iza faraghta faraghta. Asal terjemah, bila kamu dah selesai, kamu susun. Dan kepada Tuhan kamu gembarkanlah. Faham. Bila kamu dah selesai, kamu susun. Mau selesai makan nasi, susun meja. Ini pasal lah kau nak hurai macam tu. Tapi ulama kita susun, dia ambil faham macam mana. Pula tu bukan dia saja nak tafsir, nak ambil daripada awal zaman Rasulullah lagi. Satu-satu sampai ke kita. Aita faraghta minas salawat. Nafilan kanat au fardhan. Fardu sunat ke ataupun fardu. Ulama dah syarah siah satu. Itu yang atas kita dah belajar, kita kena belajar tafsir. Tafsir itu bukan terjemah. Tafsir itu apa maksud dikendaki daripada setiap lafaz Quran tu, apa makna murad dia, makna dikendaki, what's the meaning, not what's the translation. Bunyi orang putih sikit lah kan. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita buat tu Allah Ta'ala mudahkan kita, dan kita kena sempurnakanlah segala rukun syarat dia. Baik. Ustaz Hasan nak cerita tak mana perjalanan kita atas kata beryakin dengan malaikat memang ada sistem Allah Ta'ala buat tu dengan jadikan malaikat-malaikat dengan tugasan tertentu, tapi tetap perjalanan tauhid ni di hati hanya memorize kita, ingatan kita ke Allah, rojok kita ke Allah, pegang kita ke Allah, rojok kita ke Allah. Kalau tak boleh lagi macam mana? Ajar-ajarkan, latih-latihkan, kena zikir, selawat, hadir untuk hati.
Antara yang paling besar mai mengaji. Ustaz tak mengaji, macam mana nak buat? Macam mana nak bawa? Merisaukan kita zaman ni apa? Orang tak mau mengaji dah ilmu-ilmu tauhid ni. Risau sangat. Dan memang tak ramai pun orang nak mengaji tauhid. Kalau ceramah tambah musim-musim politik, nak cari Perdana Menteri baru ni macam mana? Ni kalau saya ulas ni, Perdana Menteri ni meletup ni. Tak ada pasal saya tak urai tak apa dah, selalu duk dengar pun. Kata kita belajar macam mana? Nak cari Perdana Menteri macam mana? DAP, PKR, Cina tu saya sembang lah. Cina masuk Cina kafir lah kan. Nak cari macam mana? Mestilah nak cari takwa Wahabi. Saya tak syarah, kita tak syarah tak apa dah buat tu. Pasal kita dah tahu siapa orang-orang yang kita nak lantik untuk jadi imam. Imam, Mak Ganjar boleh jadi imam. Sorry sikit. Boleh, Mak Ganjar. Orang tak pernah main masjid boleh nanti jadi imam. Masjid pun tak biasa main, takkan nak nanti jadi imam. Untuk nak jadi ketua negara, sembahyang pun tak biasa nampak, jemaah pun tak biasa pergi, majlis ngaji pun tak pernah hadir, pengajian agama pun tak pernah ada. Macam mana kita nak nanti jadi pemimpin? Macam ni nak harapkan untuk bawa kita ke syurga? Bawa ke neraka boleh lah. Ayat yang tu kan senang je, simple. Bersih politik kan susah. Kita kalau faham agama betul, tak gaduh cari orang politik macam mana. Masalahnya macam mana? Agama tak tahu, lepas tu apa pun tak tahu, ikut dan je lah. Baik, jadi kita nak sambung ni, setelah kita selesaikan sekali lalu dalam bab malaikat itu, yang tetap dia malaikat, balik pula kita satu lagi soal bab iman. Apa dia? Percaya dengan kitab. Macam mana kata beriman dengan kitab ni? Maksud beriman ni macam mana nak yakin, nak mengiyakan Allah Ta'ala turunkan kitab. Macam mana maksud kitab ni? Kitab ni apa benda kitab ni? Wajib. Jadi jawab bagi soalan tu, wajib atas setiap mukallaf. Wajib ni wajib akli dan wajib syar'i. Akli pun satu hal, syar'i pun satu hal. Tapi atas umum asal kaedah wajib atas. Wajib atas wajib syar'i. Walaupun wajib syar'i, memang akal pun tak boleh nak menolak, mesti perkara ni. Macam ni. Baik, apa dia? Wajib setiap orang mukallaf balik berakal. Alhamdulillah kita balik berakal belakang. Kalau ada yang tak balik lagi pun akan balik. Tapi kadang mengaji ni orang dah habis balik orang mengaji. Sikit ayat-ayat macam tu. Saya tak biasa dengar ada orang ajar macam tu. Saya duk sebut. Saya ngaji pun untuk guru tak biasa sebut. Tapi cara dia ajar tu saya faham, saya sebut bahasa itu. Tuan kalau ada kalau beritahu kat saya. Potong video tu saya nak dengar dia cakap macam tu kan. Patutnya mengaji ni siapa? Orang belum balik. Orang balik. Ni apa? Orang habis balik. Habis balik. Macam mana habis balik? Haid tak boleh keluar dah, habis balik. Kebanyakan hak itulah main mengaji. Air mani pun tak boleh keluar dah, tu habis balik lah tu. Sorry saya sebut itu ya. Macam mana? Itu habis balik lah tu. Habis balik dah. Yang ni lah nak main mengaji. Sepatutnya hak nak mengaji macam mana? Yang tak balik lagi tu. Yang itulah main mengaji. Ataupun yang memang duk ada ciri-ciri untuk menunjukkan dia balik tu, main haid setiap bulan. Contohlah kan. Memang hak ni kalau kahwin dia memang jadi bapak lah. Memang matang lah istilahnya. Orang macam tu, steady. Orang ni main mengaji. Orang ni main mengaji. Betul-betul gentleman punya. Kalau ni sepah nak buat baka, memang baka bagus punya untuk buat mengaji. Hak tu bagus. Jadi orang mukallaf ni dia kena percaya dan i'tiqad. Atas kata kitab ni apa? Ada Allah Ta'ala, ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitab yang diturunkan atas setengah Rasul. Setengah dengan mana sebahagian. Dalam kitab Jawi ni kebanyakan setengah dengan mana sebahagian. Maksudnya ada sebahagian daripada Nabi-Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utus, hantar ni kepada manusia ni, yang Allah Ta'ala berikan kitab. Dan kitab tu apa? Banyak mana? Banyak.
Banyak. Dan kitab ni apa? Kitab ni ialah kalamullah. Kita dah belajar bab kalam, Allah memang sabit kalam. Kitab, jadi maksud kitab ni ialah kalamullah, Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Rasul tertentu. Allah mestilah melalui Jibril, mesti melalui Jibril, dan mesti hantar tu pada Nabi Rasul. Allah, awak saya kunci nak sebut tu, baca tak habis pun padahal lah. Jadi pada turunkan banyak kitab, turun atas sebahagian Rasul. Apa dia kitab ni? Iaitu titah Allah Ta'ala dan firman-Nya. Jadi kitab ni apa? Firman Allah Ta'ala, kalamullah. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan adalah kalamullah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya. Jadi penyampai dia Rasul. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala ni memang setiap Nabi dan Rasul yang dia nak utus ni, mesti ada Jibril datang maklum dengan dia, bagi tahu kat dia. Cuma yang datang tu atas kata-kata yang Jibril bawa datang tu, adakah dia ni perkataan Jibril maklumkan dia bahawasanya dia jadi Nabi Rasul, ataupun dia ambil daripada Lauh Mahfuz, transaksikan kepada Nabi Rasul, ni kalamullah, perintah kat kamu hak ni, perkhabaran daripada Allah Ta'ala macam ni, tertulis Lauh Mahfuz macam ni, macam ni, macam ni. Orang yang menceritakan itu Jibril. Jadi bila kata kitab ni, bahasa lain dia yang saiz dia agak kecil daripada kitab dipanggil suhuf. Umum bahasa bila tak sebut suhuf kitab, kitab tu termasuk dalam dia suhuf. Suhuf. Jadi suhuf juga adalah kalamullah. Dia ialah firman Allah Ta'ala yang asalnya kalam nafsi, Allah Ta'ala zahirkan di Lauh Mahfuz, perintahkan supaya Jibril sampaikan kepada Nabi dan Rasul dia yang tertentu tu. Dan bila dia kata kalam nafsi Allah Ta'ala tak ada huruf, tak ada suara. Dan kalam nafsi Allah Ta'ala tak tahu apa bahasa apa. Kalam nafsi Allah bukan ada khas bahasa dia, subhanallah. Allah Ta'ala berkata-kata bukan bahasa. Tapi bila dia zahirkan, ada zahir dengan bahasa Arab, ada zahirkan bahasa Syriani, ada zahirkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Hibrus, apa saya nak sebut, semua tu kalamullah belaka. Pasal apa? Pasal honor dia ialah Allah Ta'ala, datang dia made in Allah Ta'ala. Satu dia panggil kitab, kalamullah, yang asalnya adalah yang memang sabit pada kalam nafsi Allah Ta'ala. Turunkan kitab ni adalah kalam lafzi Allah Ta'ala. Tak faham tanya balik tu, pasal saya dah ajar tu. Satu saya sebut macam tu. Satu ngaji kena hadam apa pelajaran yang dah lalu. Kalau pelajaran lalu tak hadam, terpinga-pinga tengah-tengah. Pasal apa? Benda tak faham. Kena nafsi. Tak faham, tanya. Kalau teruk sangat tu, saya akan kata tobat ngaji lain. Lain kali jangan kena sengat 2 kali daripada satu lubang. Dah pernah jadi bodoh dengan sebab tidur saya mengaji, tanya tak reti, tak boleh nak hadam apa yang diajari. Cari jalan macam mana jangan dipatuk 2 kali daripada satu lubang, disengat 2 kali daripada satu lubang. Faham bahasa macam tu? Faham? Itu bukan pepatah Melayu tu, pepatah Arab tu. Orang ada iman ni dia beringat, al-mu'min la yudagu maratain min juhrin wahid atau kama qala. Orang beriman dia tak akan kena sengat 2 kali daripada lubang yang satu. Maksudnya kalau sekali dah terkena macam mana, dia tak akan kena kali kedua. Orang ada iman macam ni. Pasal apa? Dia remind apa? Dia punya reminder dia kuat. Peringatan dia kuat. Dia akan serik apa-apa benda yang menyebabkan dia jadi tertipu, terkecoh. Dia akan ada ingatan yang kuat di situ. Tambah ingatan tipu dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dosa, dengan maksiat. Ni paling kuat lah. Bab orang beriman hak ni paling besar. Dan inilah ciri iman yang kita nak bina sangat. Kadang bina meniaga apa? Ciri tak nak kena sengat 2 kali, kena tipu beli barang, kena tipu
order barang kena tipu, banyak kena tipu lain tu kadang-kadang tak serik juga. Tapi orang beriman ni paling besar sekali dia kena tipu dia apa dia? Tipu syaitan, tipu dunia, tipu iblis, tipu nafsu. Oh, tipu-tipu ni dia takkan kena sangat dua kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala celikkan kita dan pelihara kita daripada tipu daya dunia ni. Masa yang sama syarat-syarat kena bagi cukup lah. Itu satu hal. Jadi asal saya nak sebut ialah kalam nafsi, kalam lafzi tadi. Jadi kitab ni apa? Asalnya adalah kalam nafsi. Untuk macam mana boleh jadi kitab? Dia ialah apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya di Lauh Mahfuz qalam menulis, Jibril ambil transaksikan dia kepada Nabi Rasul yang tertentu yang mana Allah Ta'ala perintahkan untuk ditransaksikan. Saya guna bahasa moden sikit lah macam tu kan, untuk dihantar kepada Nabi Rasul yang tertentu, yang bila hantar tu ada macam-macam bahasa, ada dulu, ada kemudian. Itu memanglah maksudnya itu adalah dah jadi makhluk. Siapa tertulis di Lauh Mahfuz, Jibril baca. Jadi bacaan memang asal daripada Jibril lah, tapi empunyanya ialah daripada kalam nafsi Allah Ta'ala, Quran ataupun semua kitab-kitab lain, suhuf atas namanya, semua tu adalah kalam lafzi Allah Ta'ala. Atas kaedah berfikir juga, ta'akul apa dia? Quran tu dalil Allah Ta'ala sabit sifat kalam. Pasal bila ada wahyu dia, firman dia, tentu sabit sifat kalam dia. Kalau tak macam mana dia nak turunkan wahyu? Dan wahyu ni pula kita tengok, luar biasanya bahasa-bahasa dia. Oh, mesti kita kata apa? Tuan punya kata-kata ni, bukan sebarang lah. Memang bukan sebarang lah. Allah. Itu yang kalau Quran khasnya kita belajar bahawa ni, kan? Quran, paling tinggi mukjizat. Kitab-kitab kalam lafzi yang pada Allah Ta'ala turunkan. Dengan bahasa lain, kitab-kitab dan suruh Allah Ta'ala turunkan, tak boleh challenge lah Quran. Quran. Bahkan ahli syurga esok dalam syurga akan diperdengarkan bacaan Quran, dan yang akan membacakan Quran itu oleh Nabi Daud AS. Nabi Daud terkenal dengan apa? Suara. Macam mana suara Nabi Daud? Merdu. Macam mana? Buluh perindu. Tak tahulah pula ya. Merdu tu terang mana? Burung terbang boleh terhenti. Punya sedap dengar. Saya ngaji dulu, masa tu saya tak ngaji pondok pun, pergi dengar ngajar kat masjid ya, dengar tutup guru dulu ngajar. Air kalau mengalir tu, kalau Nabi Daud baca je, dan antara bacaan yang dia akan baca apa? Quran lah. Ar-Rahman. Ni saya baca. Allamal Qur'an, khalaqal insan. Burung terbang boleh mati. Macam mana lemak merdu dia, tu tak tahulah. Tapi ada syarat. Jangan dengarlah lagu-lagu muzik yang merepek-merepek kat dunia. Ini duk dengar madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, kepala otakmu. Tu dah dengar. Sama apa tak dengar suara Nabi Daud masuk jolok dengan api neraka boleh. Allah. Tambah pula tak mau dengar mengaji, tak mau dengar pengajian agama, tak mau ambil bab ilmu, dah dengar mana merepek. Mana telinga tak serabut, mana tak tension, mana tak stres. Benda yang tak sepatutnya dengar dia dengar, berserabut. Baik. Jadi kitab-kitab dan suruh-suruh semua adalah kalam lafzi Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang akan membacakan ni Jibril lah baca. Satu dia jadi berhuruf bersuara. Ada dulu, ada kemudian. Ada juzuk, ada surah. Baik. Jadi yakni apa maksud kata disampaikan oleh Jibril ni? Yakni bacanya Jibril. Nya tu ke Jibril? Jibril bacanya masdar kepada fa'il.
Kalau saya sebut yang tu panjang lagi lah cerita. Bacanya baca oleh Jibril. Jibril baca dengan mulut Jibril yang baca dengan mulut Jibril lah. Beri Rasul itu dengannya. Lepas Rasul dengar, buat apa? Rasul akan, yang mana pandai tulis, dia akan tulis. Yang mana tak pandai menulis, buat apa? Hafalah. Antara dalam ramai-ramai Nabi dan Rasul yang menerima wahyu ni, yang paling mantap adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Dia ummi, tapi dia tak pernah minta sekali pun daripada Jibril mengulangi kali kedua setiap wahyu yang disampaikan oleh dia. Dia tak pernah minta ulang. Repeat please. Tadi saya tertinggal lah Jibril, kau sebut apa yang Quran tadi? Tak pasal. Dia dengar sekali je. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lekat tu. Tu. Dia walaupun ummi tapi cerdik. Kita kalau ummi bengong. Duk boleh membaca, menulis, mengira pun bengong lagi. Rasulullah ummi tapi cerdik. Dan ummi dia tu menunjukkan bahawa benar dia Nabi Rasul. Panjang umur jumpa nanti bab Nabi Rasul khas situ. Pasal hati-hati sikit, ada orang menafikan ummi yang Nabi Muhammad SAW. Jaga. Nabi Muhammad memang ummi. Sabit dengan Quran, sabit dengan hadis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dia membangkitkan di kalangan ummiyin seorang rasul. Dan rasulnya begitu dia, yatlu alaihim ayati, dia akan membaca Al-Quran. Bila yatlu ni baca macam mana? Baca min wara'il qalbi. Bukan baca dengan baca buku surat. Tidak. Panjang tu saya sebut-sebut Al-Quran. Lepas tu kalau belajar tafsir kalau dia lain kan. Sambil-sambil itu tafsir itu sebenarnya. Kita belajar tauhid ni sebenarnya belajar tafsir. Cuma takut lagi bila sebut Al-Quran banyak-banyak sangat bersabut. Allah tak. Bersabut siapa? Kita tak mahir. Jadi saya sebut, tuan bukan boleh kecap semua. Quran apa ya semua? Faham mana semua Quran tak? Pandai nak ambil dilalah Quran. Mana maunya. Orang kita, saya dah biasa dengar, tak kan saya sebut satu kita tengok tutup guru mengajar, saya ngaji lah guru kan. Kita tengok dia pakar, tapi dia ajar kita mengikut tahap kita. Tapi walaupun tahap, insyaAllah memang boleh faham. Kadang-kadang dia up sikit. Dia tengok kita melengung je, dia slow lah, dia turun nanti. Dia turun nanti. Apa cerita tu? Nak cerita umminya. Jadi Jibril akan baca dengan mulut, beri Rasul dengar. Rasul buat apa? Dia dengar, ambil perhatian, buat apa? Hafalah. Yang mana dengan hafalan tu, kalau ada dia pandai menulis, nanti untuk reminder dia akan tulis lah. Antara yang memang kisah ada menulis bila lepas 5 wahyu, kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa, antara kisah dia waktu dia bermunajat di Bukit Tursina 40 hari kan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, 40 hari. Asalnya 30 hari je. Waktu jadi 40 hari. Panjang cerita tu, sekali lalu saya sebut gitulah. Tapi nak cerita mana? Bila dia terima wahyu tu, dia tulis. Dia tulis. Khasnya bila dia dah sampai jumpa dengan Fir'aun, Bani Israel, apa ada yang beriman, ada ketika yang memang dia pergi, Allah Ta'ala panggil dia untuk menerima wahyu lagi di Bukit Tursina, tinggalkan Nabi Harun, abang dia, untuk jaga Bani Israel. Bila dia pergi, dia balik, bawa lembaran naskah, ada yang pelepah tamar, ada yang tempat-tempat yang ditulis lah. Tengok kaum ni macam mana, ada yang sembah anak lembu, ada yang tak ikut Nabi Harun dah, ada yang dah tak percaya kat Nabi Musa. Kata Nabi Musa ni asal janji 30 hari, lepas tu jadi tambah 40 hari, bohong macam-macam macam-macam ujian ada. Jadi nak cerita Nabi Musa mana? Lepas dia dengar wahyu, apa dia tulis. Pasal Nabi Musa bila balik, dia tengok abang dia Nabi Harun ni, dia amanahkan untuk dia amanahkan untuk abang dia jaga lah. Kalau tak amanah pun memang tugas abang dia Nabi Harun, Rasul juga. Allah.
Cuma Nabi Musa ada kitab, Nabi Harun tak ada kitab. Bila balik tengok macam mana? Tengok kaum ni nak sembah anak lembu, buat daripada patung mah. Macam mana? Buat daripada mah, patung tu rupa lembu. Yukhriju lahum suwar, khuar, suar ke khuar, suar, khuar, ada suara. Lembu buat pada mah tu boleh keluar suara. Macam mana tak tahu, saya nak bunyi kan. Oh, pakat sembah habis. Macam mana hak dibawa, ditulis-tulis kalamullah, atau istilahnya kitab Taurat lah. Dia kitab Taurat lah Nabi Musa lah. Kitab Taurat yang ditulis, atau istilahnya nama kitab tu Taurat lah kat dia. Yang ditulis tu macam mana? Asal sikit nak tengok yang Quran tu. Allah. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dalam Quran tu pun ada disiplin nak bagi faham kisah bab kitab, suhuf. Apa dia? Bila dia balik ada dibawa lembaran-lembaran tempat dia tulis wahyu yang dia terima ni. Dia tengok Bani kaum dia duk sembah anak lembu. Dia cari siapa? Dia cari abang dia. Dia buat apa? Pegang nyanggut. Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kata, wahai adik aku, janganlah tarik janggut aku ni. Dia kata, ni apa ni? Macam mana aku tinggalkan kau boleh biar kaum Bani Israel yang sembah anak lembu ni? Nak cerita tak mana? Wa alqal alwah, ada perkataan situ sikit. Wa alqal alwah, dia kalau asal terjemah alqa ni apa? Tak bisa dengar. Melemparkan loh. Nabi Musa lempar alwah ni, papan apa, kepingan tempat dia nak dia tulis wahyu tu, kitab Taurat tu. Kalau asal bahasa Nabi Musa lempar kitab Taurat. Lempar buruk adab tak? Walaupun perkataan alqa, apa makna alqa? Asal terjemah bahasa Arab, alqa maksudnya campak. Tak, dengan kehormatnya dia letakkan Taurat yang dia tulis kalam lafzi tu, tempat yang dia tulis tu, papan apa-apa catatan yang digunakan sebagai tempat tulis, dia letak elok-elok, dia bagi ke abang dia, pegang jenggot. Nak cerita apa? Dia dengar masa yang sama dia tulis, ada catatan. Dengar, Nabi Musa pun tulis tak? Tulis. Nabi Muhammad tulis tak? Nabi Muhammad tak tulis, tapi ada sahabat dia jadi juru tulis. Jadi nak ajar prinsip apa? Ngaji dengar, lepas tu tulis. Kita mengaji pondok ni dah macam ni, saya tak larang lah masa mengaji nak tulis apa-apa. Saya pergi India, dia tak mau macam tu. Mengaji, dengar XV. Apa XV? Satu tu buat, fokus. Habis lagi kuliah, baru tulis. Kau recall balik apa yang kau dengar tadi satu-satu, tulis balik. Oh, macam tu dia orang belajar. Itu pun sebenarnya latihan minda kan. Tulis masa mengaji, tulis kadang tak ambil perhatian pun. Dalam tak tulis pun tak ambil perhatian. Sikit sambil-sambil itu saya sebut cara belajar kan. Tak nak cerita kitab, mana nak cerita kitab ni. Kita punya fokus, saya punya style, Tok Guru style macam tu, saya bawa style macam tu lah. Jadi nak cerita, itulah kitab yang kita nak beriman. Jadi kitab ni kalam lafzi, Nabi Rasul dengar daripada Jibril, dah dengar, dia buat apa? Hafal. Lepas tu tulis. Nabi Muhammad dia tak kerti tulis. Allah Ta'ala jadikan dia ummi. Lepas tu siapa menulis? Bagi dia sahabat tulis. Ada sahabat yang jadi penulis wahyu dia, khas sahabat-sahabat penulis wahyu. Antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat penulis wahyu yang terkenal. Jadi kitab, itulah kitab. Jadi dia firman Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala perintahkan supaya Jibril sampaikan kepada Nabi dan Rasul yang tertentu
Jibril akan membacakan wahyu tersebut, Nabi Rasul akan dengar, hafal, lepas tu mana yang pandai mencatat, dia akan mencatat. Saya nak cerita dia Nabi Musa. Nabi Muhammad dari Ummi, tetap ada catatan, tapi bukan dia mencatat, sahabat mencatat. Tapi sahabat mencatat pun dengan arahan daripada Rasulullah yang bagi arahan macam mana nak catat. Rasulullah akan bagi tahu, ni ayat ni, buah surah ni, selepas ayat ni, sebelum ayat ni, ayat ni turun surah ni. Rasulullah ingat tau. Jibril kata apa? Dan semua tu dia tauqifi syarak. Bukan Rasulullah yang pandai-pandai. Jibril yang bagi tahu. Nak tulis pun tulis macam ni. Waw kata dia, tulis waw macam ni. Ada ekor dan waw jangan buta. Wala tu'ammil waw. Jangan kamu butakan waw. Kalau tulis waw mesti ada ruang tengah. Mesti ada mata, mesti ada ruang dia. Jangan butakan huruf waw. Huruf waw, huruf fa, jangan butakan dia. Oh, ada yang tu nak kenal resam Utsmani tak Utsmani situ lah. Pasal Rasulullah dia tak kata menulis, dia Ummi, macam mana dia boleh bagi arahan? Jawab. Tak faham, tak perasan saya sebut apa ni. Macam mana dia boleh bagi arahan tulis? Jibril yang bagi tahu tulis macam tu. Nanti yang dipanggil resam Utsmani tu, kita kalau belajar ilmu qiraat, ilmu khas, dia ada ilmu resam. Nak belajar, nak ingat resam Quran macam ni. Tang ni surah ni, ayat ni tamawtuha, yang ni mausulah, yang ni maqtu'ah. Satu ilmu lagi pula, ilmu resam. Bila nak belajar? Nak belajar. Saya pun tak belajar ilmu khas tu, tapi ada jugalah sambil-sambil itu belajar ilmu resam. Banyak ilmu kita nak kena belajar. Cuma zaman lah ni kadang rasa tak ada hemah nak ngajar. Siapa? Ajar tauhid kadang. Macam apa? Tak tahulah. Tengoklah ada kesempatan esok kita ajar lah. Nak cerita ilmu resam. Jadi Rasulullah dia akan bagi arahan, tulis macam ni. Surah ni sebelum ni. Dan Rasulullah asal nak fokus tadi nak cerita bandingkan dengan Nabi Musa macam mana? Nabi Musa ada catatan, Rasulullah macam mana? Dia adalah yang Nabi Rasul yang terbaik sekali nisbah menerima wahyu. Bahkan semua Nabi Rasul pun macam tu. Nabi Rasulullah tak pernah ada sekali pun yang pernah dia minta Jibril mengulang bacaan. Tu kata cerdik sangat Rasulullah. Baka baik. Memang terbaik punya baka. Mana ada baka lebih baik daripada baka yang daripada baka Nabi Adam tu sampai akhir zaman, tak ada dah yang lebih baik melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah baka terbaik sekali. Bukan saja dia terbaik, bahkan semua ahli bait, semua ahli keluarga dia yang datang daripada darah daging dia, sekalipun dengan melalui anak perempuan dia Sayyidatina Fatimah dan yang lain-lain, maka tetap dia istilah nama ahli bait. Dia ialah pembakaan yang baik-baik, yang mulia-mulia, baka baik. Kalau baka daripada entah apa bela, kapi, anak zina, mencuri, perompak, penyamun, semua yang luar tabi'i nya baka-baka ni jaga. Satu nak kahwin tengok baka, jangan pilih cantik tengok baka. Jadi saya ada beli arnab, nak beli arnab kat orang lain, pergi kat orang lain dapat arnab lain, dapat anak lain. Macam-macam cerita lagi. Saya nak cerita baka je. Nak beli arnab pun kena pilih. Saya ada pengalaman juga lah beli arnab kan. Dia jangan telinga jatuh. Itu pun saya beli, saya tak perhati. Telinga dia, kalau yang jenis arnab yang memang telinga jenis macam ni, kalau telinga satu dah macam ni, tak berapa baik pembakaan. Mata dia selalu macam ni. Saya tengok mata dia besar tu. Yang ni sembelih lah. Tak baik untuk buat baka. Nak buat baka, tengok badan panjang, mata macam ni, aktif, telinga tegak. Dia nampak kematangan, cerdik, aktif. Kalau duduk maunya. Nak buat baka tak bagus. Sembelih boleh lah. Boleh. Nak buat bini, nak buat suami, kena cari baka. Cerita apa? Iyalah. Satu, tungkahul mar'atu li arba'in. Ghalibnya di jamaliha. Banyak orang nak apa? Cantik lah. Lawa dia ni. Lawa macam ke? Dulu popular apa? Lopa-lopa apa nama itu? Tak tahulah apa cerita lah ni. Kalau yang popular tu lah artis lah, apalah.
li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha. Ada yang pilih keturunan dia, lepas tu harta dia. Tapi Rasulullah bagi peringatan, fazfar bizatiddin. Nak cari yang ada agama. Kalau ambil yang ada agama, taribat siadak. Walaupun apa miskin kedana sekalipun, tak ada masalah kat dia. Ada agama, cari. Baik lelaki, baik perempuan. Macam mana pembakaan penting panjang lagi saya syarah baka tu. Pasal dah beli arnab ni, cerita sikit lah. Ada beli arnab pula, ada lah. Ingat Tok Guru mengajar je kan. Ada pula. Tuan-tuan tak pergi belah petani lagi. Pergi belah petani ni. Tengok kan. Orang Malaysia kalau pergi petani kata dia, apa Tok Guru ni main borong. Lara. Saya mengaji, memang macam tu kan orang Malaysia kan dia standard kan. Ada bagus kan. Lara main burung. Dia kata aku daripada duk tengok maha ni, baik aku main burung tu. Aku duk dengar burung-burung duk tasbih, duk zikir ke Allah Taala. Allah. Daripada duk tengok maha ni duk merapu lalas, duk tengok TV duk merapu kepala otak, tak pernah ingat Allah Taala langsung. Baik aku tengok burung. Tengok burung. Ada cara nak tengok burung boleh ingat Allah Ta'ala. Tengok hujan boleh ingat Allah Ta'ala lah. Saja cerita burung ni kan. Dia ingat Tok Guru ni duduk pegang tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kau tak jumpa lagi Tok Guru kan. Rasulullah ingat pegang tasbih je ke? Perang pun dia duduk depan sekali. Kerja dia duduk depan sekali. Cangkul batu halang buat perang Khandaq. Dia lah yang katok. Sebab dia katok tu naik cahaya sampai ke langit. Dia lah Sayyidul Qaum dan dia lah khadimuhum. Rasulullah tu kena ngaji suku tu. Ngaji suku. Baik. Jadi Rasulullah ni dia tak pernah minta ulang daripada Jibril, mengulang setiap apa wahyu yang terima. Tu cakap dia. Bahkan sampai dia ditegur dengan cara dia belajar, cara dia nak terima Quran daripada Rasulullah, daripada Jibril, tegur tak mana? Punya dia haloba nak dengar Jibril baca apa. Jibril tak habis baca lagi, dia ikut. Iqra bismi rabbikal iqra. Dia ikut. Tak selesai lagi. Hafal, tapi dia ikut. Dia ikut tu. Orang Ta'ala betulkan kaifiat belajar. Jaga kita pun tak. Pasal tu ulama ajar dah kaifiat belajar. Apa kaifiat belajar? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jangan duk gopah-gopah nak mengejar bacaan Jibril supaya boleh cepat hafal. Jangan. Tapi kata Allah Ta'ala apa? Kami yang akan bagi kamu ingatan, kami akan bagi penjelasan. Kamu dengar betul-betul, fokus apa yang dibaca oleh Jibril. Dah selesai Jibril baca, baru kamu ikut apa yang dia baca. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, Asy-Syamsu wal Qamaru wan najmu wasyajaru yasjudan. Sambung satu, habis satu baca, habis baca. Itu kaedah baca Quran. Nak baca telaki macam tu. Guru baca, orang murid baca. Bukan baca sama-sama dengan guru. Tak. Itu prinsip ikut. Prinsip baca Quran macam tu, prinsip jemaah macam tu. Jemaah tu apa? Jemaah macam mana dengan imam? Macam mana? Belajar kena tengok ngajar apa kan. Macam mana? Macam mana? Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Jangan Allahu Akbar. Tu bengong. Bukan macam tu ngaji. Ikut. Nak ikut ni macam mana? Kadang tahiyat lah sama. Imam ni baru macam ni. Allahu Akbar. Dia naik lah.
Tak betul cara. Bahkan berjemaah tu hukum tak dapat fadilat berjemaah. Silap dia merosakkan berjemaah punya pahala tu. Orang macam ni kalau boleh halau duduk belakang, terus duduk depan. Pasal apa? Kau tak ikut peraturan, macam tak mukallaf aja. Boh itu. Ngaji sama lah. Kalau jenis-jenis lelaki ni dengar baca elok-elok, dengar ambil perhatian, mana apa cubalah ingat, tulis, catat ni tu. Kalau tak ingat, cuba ulang balik ustaz, boleh tak? Tak pun, saya nak bacakan tadi ustaz dia sebut macam ni. Betul tak saya sebut ni? Okey, betul, saya nanti. Dan nak bertanya pun bagi kena go dia lah kan. Okey, siap. Sekian dulu. Jadi semua tu saya nak syarahkan tu berkenaan apa? Tentang wahyu yang Allah Ta'ala perintahkan Jibril sampaikan kepada Nabi dan Rasul dia. Yang Jibril baca, Rasul mendengar, hafal, dan dia balik sampai kepada kaum dia. Cuma Rasulullah dia ummi, itu special dia. Apa dia? Walaupun ummi dia cerdik, dan Quran macam mana tak pernah lupa, dan dia boleh ingat apa exactly di mana kedudukan surah setiap kali diturunkan oleh Jibril. Kadang-kadang turun ayat Quran sikit aja, pendek aja. Ayat ni kata dia sambung dengan ayat ni. Ayat ni pun kat surah ni. Bukan senang tu. Kita pesan nak petik Swiss pun bayar. Swiss menghadap, menghadap Swiss, tengok belah kanan, Swiss nombor 3, itu lampu tu. Menghadap tengok belah bawah, belah kanan, kanan sekali, tu lampu ni. Itu lampu ni. Kalau tengok belah kiri sekali, nombor 3. 1, 2, 3, 4. Sorry, ada 4. Nombor 4 daripada kiri. Tu lampu ni. 2 ni, pasang ni. Bagi arahan tu pun tak dengar, tak faham. Jibril bayang Rasulullah, Jibril boleh beritahu bagi satu ayat Quran, dia boleh sebut surah mana, ayat mana, selepas ayat ni, ayat ni sambung kat sini. Rasulullah boleh ingat, tak ada catatan. Ni berbanggalah kita dengan kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Cuma ada orang kata macam ni pula, nanti kata dia, aku pun nak jadi macam Nabi Muhammad. Tak mana? Tak ada catatan, dengar je. Saya ngaji ada guru kata macam ni, bagus kau jadi setan. Ayat itu. Nabi Muhammad walaupun tak ada catatan, cerdik. Kita walaupun ada catatan, bodoh. Jangan buat tak pasal. Jangan buat bodoh tak ketahuan situ. Okey, jaga. Baik, jadi Jibril baca, Nabi Rasul dengar. Ini dia. Bukanlah diunjuk surat. Jadi turun wahyu ni bukan macam ni. Jibril datang, ya Musa, ambil. Firman Allah Ta'ala, ambil. Penuh macam kitab aja. Tak ada pasal tu. Tak ada pasal. Satu, wa alqal Musa, wa alqal alwah. Lauh yang Nabi Musa buat catatan tu, dia yang tulis. Bukan Jibril yang hantar daripada lauh mahfuz tu, ambil. Daripada bahan mana, daripada langit ke apa ke. Jibril tulis, ambil. Bagi satu kitab, ambil. Tak ada pasal. Jibril menyampaikan apa? Musyafahah. Situ juga kaedah kita mengaji ni macam mana? Musyafahah. Mengaji ni terbaik macam mana? Istilah lain musyafahah, talaqi. Dengar, duduk dalam majlis, perhati, ambil perhatian betul-betul. Pasal apa tu? Bukan senang nak ambil tu. Siapa yang boleh ambil faham betul-betul sebiji apa dia ajar ni, faqad akhadha bi akhdhin, faqad akhadha akhdha wafir. Dia telah mengambil satu ambilan yang sangat sempurna. Tambah apa yang guru ajar, boleh ambil sebiji, tepat sebiji macam mana guru sebut, macam itulah dia terima dan disebut dan dia ajarkan balik. Paling power. Ni sagi lain kita ajar, lain dia ajar, lain kita ajar, lain disebut. Tadi kita dah sebut Wahabi, kata apa? Boleh tanya sikit tak? Masa Raja Wahabi tu,
Lahir sama tak dengan Raja Wahabi tu? Tanya lahir sama dengan Raja Wahabi buat apa? Apa penting soalannya tu? Pelik-pelik kan? Benda tak sepatutnya tanya, kita tanya. Baik tanya, gajah dalam hutan tu dengan hang beranak orang bulan sama. Itu tanya gajah nasib baik. Lagi tanya, babi dengan hang sama hari apa beranak? Raja saya berbuah gitu, geram kan? Pasal ada soalan dia tanya tu benda yang kau ni mengaji apa? Ni yang saya sebut. Dalam ramai-ramai mengaji ni ada orang mengaji dia tak tahu, saya tak tahu dia mengaji apa. Saya ada pengalaman lama mengajar pondok itu. Saya tahu lah. Memang kita tahu dia tak tahu dia mengaji apa. Tak tahu dia nak apa sebenarnya mengaji. Yang spy satu kan. Dia bukan nak mengaji, dia nak spy dia. Tengok apa kita sebut. Aku ditugaskan untuk jadi mata lalat ni. Aku akan cari buruk ni. Dia disebut dah. Disebut besi dah. Disebut dah. Disebut nama orang ni. Itu. Dia bukan nak mengaji. Na'udzubillah. Jadi pelajar tak boleh macam tu. Dengar elok kita duk bicara apa tu. Jadi bukan dia unjuk surat. Jadi terima wahyu bukan seketui bagi kitab daripada Jibril kepada Nabi Rasul. Tidak. Semuanya berunjuk-unjuk, sikit-sikit. Sikit-sikit. Jibril baca, Nabi Rasul dengar. Satu, Nabi Rasul baca balik kepada kaum masing-masing. Lebih bermula kaul tahqiq situ dulu ada soalan. Jadi nak faham apa kitab ni, beriman dengan kitab, maksudnya kita beriman kitab ni adalah kalam lafzi yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi melalui Jibril, yang kalam lafzi itu sebenarnya adalah daripada kalam nafsi Allah Ta'ala. Itu saya susun dengan perkataan saya lah. Pandai? Mana pandai lah buat ayat ni? Ada suruh dengar, jangan duk hayal. Kalau boleh faham, boleh je tulis, boleh je. Agak-agak tadi tulis nanti betul tak saya faham macam ni, ada tak ada saya repair. Satu ngaji bukan boleh ambil ni leka, kena ambil dengar satu. Nanti lain kali saya nak sudikan, saya nak tengok apa hang tulis buat main sini. Saya tengok hamba tulis apa. Nanti tengok Ilman tulis apa. Di sana tengok dia tulis apa. Jangan kau lukis gambar Doraemon tu sudah. Ni tak apa-apa, lukis tak apa-apa lah. Situ nak tengok karakter orang. Dia lukis macam-macam, tak apa benda, tak apa bunga, lagi lukis gambar daun keladi. Lukis daun keladi. Lagi dia lukis nama awet dia, duk cinta dengan siapa, gambar daun keladi, betul gambar anak panah, kemudian keladi. Daun keladi tu bentuknya tu lah daun keladi kan. Dia tengah gatal kalau macam tu daun keladi tu. Mengaji tapi daun keladi. Buka kitab ni dah nampak muka kawan tu dah. Allah. Ya Allah. Ingatkan duk sengih baca kitab faham. Rupanya dia nampak muka awet dia lah tu. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya. Mapoh ngaji tu. Sikit menyambil tu. Ada soal? Ya. Kena tahu apa? Tu kalau ikut ke depan lah tu. Soalan misalnya kan Taurat, Zabur, Injil, Quran lah, 4 kitab besar ni memang kita kena tahu kepada siapa turun bahasa apa tu. Adakah kita kena tahu kitab-kitab lama tu? Tak payah, cukup dengan Quran. Kerana Quran ni istilahnya dia nasih memansuhkan kitab lama. Bahkan dalam Quran pun sendiri ada nasih mansuh dia. Kena faham juga disiplin ilmu kat situ supaya kita jangan terpakai hukum mansuh. Kita mesti pakai hukum nasih. Ada am, mutlak, khas, muqayyad, mujmal, umum, macam-macam tu. Tapi atas soalan, perlukah kita nak tahu kitab Taurat, Zabur, Injil? Macam mana? Tak payah tahu. Tahu Quran padan dah. Tapi kalau nak kelahi dengan puak Yahudi, Nasrani, dia duk petikai Quran kita nak tunjukkan Quran kita betul, pertahan diri itu satu hal. Satu kaedah lagi macam mana? Dah dia tikam kita tikam dia balik dengan apa yang ada dalam kitab dia. Tunjukkan bahawasanya kitab dia tu bukan Injil original, bukan Taurat original, bahkan palsu, bahkan
banyak patah-patah yang berlaku kontradik. Yang ni memang bukan kalamullah, yang ni adalah kalam makhluk. Kalam boleh jadi kalam Nabi, boleh jadi kalam-kalam mengikut Nabi, dan atas kata boleh jadi juga ada kalam Tuhan, tapi bukan 100% kalam Tuhan. Semua telah dicampur aduk, telah dimanipulasikan. Yang ni bukan suci lagi, bahkan telah dinodai. Nak buktikan dia, tengok kita dia. Atas kata perlu kita tahu apa dalam Taurat, Zabur, Injil? Tak payah. Jangan tak tahu apa dalam Quran. Itu masalah. Saya jawab soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك